tu jangan jadi orang yang lidah keras. Banyakkan sebut nama Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kita macam-macam. Allah suruh kita keluarkan nama dia. Ya apa dia? Subhanallah, Masya Allah, Inna Lillah, Tabarakallah. Minta daripada Allah. Hati seseorang, bila dah melazimi dengan kalimah-kalimah tayyibah, maka mulut dia pun akan menyebut kalimah-kalimah yang baik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر. اللهم رب تمين بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan peluang oleh Allah Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Inna Nabiyil Kiramil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau. Tidak lupa pada hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ni kita nak sebut empat perkara, malam ni kita nak sebut empat perkara saja. Moga-moga bermanfaat kepada kita. Satu hari Nabi Musa alaihi salam. Duk ingat pagi sebab ingat subuh. Nah, saya selalu kelas subuh, tapi dah 2 bulan saya tak dapat datang. Nah, duk ingat subuh tu, mati-mati ingat subuh noh. Nah, tuan-tuan pun dengar dengan confidence subuh sungguh. Nah, insya-Allah. Subuh pun subuh lah tuan-tuan. Nah, 4 perkara yang Nabi Musa alaihi salam dia tanya kepada Allah. Apa dia? Wahai Allah, golongan mana yang kamu benci wahai Allah? Lalu Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, ada 4 golongan yang aku benci wahai Musa. Apa dia? Yang pertama kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, golongan yang aku benci yang pertama iaitu golongan orang yang sombong. Orang yang sombong. Tu kita ni hadirin dan hadirat kena ingat bahawasanya pahala kita tu tak kekal. Pahala yang kita dah buat tiap-tiap hari, pahala yang kita dah buat hari-hari ni, pahala tu tak kekal. Sebab apa?
ulama menyebutkan pahala itu boleh hilang dengan sebab jalan yang tertentu. Pahala kita tu boleh hilang dengan sebab jalan-jalan yang tertentu. Apa dia? Antaranya pahala kita boleh hilang dengan jalan kita sombong. Ada orang dia boleh buat amal kebaikan tapi dia sombong. Nah, akhir-akhir zaman ni kita lihat macam-macam. Nah, macam-macam. Orang yang sombong dengan Allah ni, bila mana tanda hati kita telah mati, kata ulama, bila dalam hidup dia, dalam diri dia, susah nak sebut nama Allah. Nah, tu kita Allah Ta'ala hantar teguran kepada kita. Allah Ta'ala hantar teguran, kalaulah hati kita ni hati yang betul-betul dekat dengan Allah, kejadian apa pun, musibah apa pun, dia akan tetap kembali kepada Allah. Tapi kita jadi musibah pada tempat lain, kita tak ambil iktibar. Kita tak cakna. Bahkan kita mengapi-apikan lagi apa dia? Depa negeri banyak maksiat pada muka kita. Nah, kita tak cakna maksud apa dia? Hati kita tu hati mati. Sedangkan teguran itu untuk kita. Walaupun orang kata musibah itu tak kena pada diri kita. Sebab apa? Kalau musibah kena pada diri kita, belum tentu kita dapat mengharungi musibah yang Allah bagi pada kita. Nah, tu kita ni kena minta pada Allah apa dia? Kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kita tak mau sombong pada Allah. Sebab apa? Pahala kita boleh hilang dengan jalan kita sombong. Nah, rasa diri dia paling bagus dalam beribadat, rasa diri dia paling mulia dalam melakukan amal jariah, dan dia rasa apa dia? 100% yang ibadat yang dia buat, Allah Ta'ala telah terima. Nah, Allah Ta'ala telah terima. Tu yang dia berasa dia nak buat, dia buat. Dia berasa nak tinggal, dia nak tinggal. Dan kita kena ingat apa dia? Pahala kita boleh hilang dengan sebab jalan khianat dengan orang. Nah, kita buat khianat ke orang tak? Apa long? Kita buat khianat tak? Kadang-kadang kita tak sedar kita buat khianat dengan orang. Apa dia? Main masjid surau bagus dah. Dia sampai depan pintu masjid, dia tengok selipar orang penuh. Dia pun fikir, selipar aku nak letak tang mana ni? Nah, dia nak tahu tak tang mana, dia kuih selipar orang masuk longkang, dia letak selipar di situ. Nah, faham tak kuih tu apa dia? Tak faham kuih jenuh ke ah? Kuih tu bukan cucuk maklum. Nah, sini panggil bah, sini nak panggil bah. Ah, alih. Oh, ya alih, macam kereta pula alih tuan. Nah, saya bisa kuih. Sama juga orang minta telefon. Nah, orang tua dia tak sebut kat kita hang duk touch apa dak. Dia kata hang duk kuih datang nama di telefon tu. Kawan duk kuih, bukan duk ni, kuih kau malah. Nah, dia mai buat zalim ke orang, buat. Nah, kadang-kadang kita buat zalim ke orang, buat. Nah, zalim kita dalam dia, dalam keadaan khianat tu pahala kita boleh hilang. Sebab apa hilang? Allah memindahkan pahala kita kepada orang yang kita buat zalim kepadanya. Nah, tu kira okey. Orang kata alih selipar orang. Yang balas selipar orang nak kira ke mana? Nah, dia mai sini, mai masjid, selipar dia huduh. Nah, mai mata-mata nak cari selipar lawa ya. Teruk ke? Nak kata apa dia? Orang yang sombong, orang yang dia rasa pahala dia memang Allah Ta'ala dah terima. Ni kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dua benda yang tidak ada dalam diri kita. Apa dia? Yang pertama, kita tak ada rasa takut. Yang kedua, kita tak ada rasa mengharap pada Allah. Kalau kita takut dengan Allah, nescaya kita berjaga-jaga, takut pahala kita akan dipindahkan kepada orang yang kita buat zalim. Nah, hari ni bukan kita seorang dua. Tambah dunia hari ni kita buat zalim pada orang ramai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tu kata apa dia? Nabi Musa sebut, Allah benci golongan orang yang sombong. Nah, kadang-kadang sombong dengan pakaian dia. Duk cerita ke orang, pakaian aku ni bolehlah harga dia tara ni sekian-sekian. Kita ni tuan-tuan, Islam suruh kita menutup aurat. Nah, Islam suruh kita menutup aurat, bukan bungkus aurat. Nah, kalau Pak Long beli pakaian mahal pun bukan tutup aurat, tak ada makna Pak Long. Jadi kita kena jaga. Tu orang yang sombong. Apa dia? Orang yang jauh. Tu kita kena tanya dalam diri kita. Waktu bila kita akan rasa sakit? Waktu bila? Sebab apa tuan-tuan? Bezanya orang soleh dengan bezanya dengan orang yang toleh macam kita. Apa dia? Orang soleh ni tuan-tuan, bila Allah bagi ujian dekat dia, dia memang selalu jumpa dengan ujian. Tiba-tiba 2-3 bulan Allah Ta'ala tak bagi ujian kepada dia, dia tertanya-tanya dalam diri dia. Nah, sebelum ni Allah uji dengan sakit macam-macam.
Sakit tu, sakit ni. Dia pun tak apa redha dengan sakit. Tuan-tuan, nak abad pada kita. Bukan senang nak redha dengan kesakitan yang kita ada. Kita minta doa pada Allah, minta jauh daripada sakit kan, minta bagi sakit banyak. Kita minta bagi sihat. Nah, orang yang betul-betul dah cinta pada Allah ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak lemparkan ujian kepada dia, dia rasa Allah Ta'ala tak sayang dekat dia. Tu orang soleh mau kita. Tak sakit pun tak apa, boleh buat kerja lain banyak lagi. Kerja dia buat. Ibadat tak ada nak buat pada Allah. Tu beza kita orang soleh, kalau Allah Ta'ala tak bagi ujian pada dia, dia akan tertanya-tanya, kenapa Allah Ta'ala tak bagi ujian kat aku hari ni? Nah, orang yang duk biasa sakit. Sebab apa? Sebab mereka tahu sakit ini adalah penghapus dosa. Sakit ini akan mengurangkan siksaan dosa kita di akhirat nanti. Tu Allah Ta'ala bagi kita ujian. Tambah orang ujian yang berat-berat. Nah, ujian berat-berat. Tuan-tuan tengok orang yang dah pernah kena banjir dengan orang yang baru mula kena banjir, siapa paling gelisah? Orang yang mula kena ke orang yang dah sentiasa kena? Nah, kita tak jarang-jarang kena. Belah Kelantan, Terengganu tiap-tiap tahun kena. Dah biasa dah. Nah, dah langli dah. Kita yang gelisah. Kita yang teruk. Sebab apa? Sebab kita tak pernah dapat ujian. Kalau kita sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala, nescaya kita akan rasa kemanisan dalam nak buat ibadat kepada Allah. Tu jangan berasa senang kita dalam buat ibadat. Nah, sebab apa? Bila terlampau senang buat ibadat, kita akan rasa kurang lazat dalam beribadat kepada Allah. Tu kita, ada orang, dia duit banyak balong, boleh pergi haji tiap-tiap tahun. Dia boleh pergi umrah tiap-tiap bulan, tapi dia tak rasa kemanisan dalam boleh buat ibadat kepada Allah. Berapa? Aku berasa nak pipi ya. Dia seolah-olah buat umrah tu macam melancung. Dia tak manfaatkan masa yang dia ada untuk perbanyakkan ibadat kepada Allah. Tu kita apa dia? Takut kita jadi orang yang sombong pada Allah. Orang sombong ni tuan-tuan, tak ada apa tuan-tuan. Orang sombong ni orang tak mahu kawan. Orang sombong ni orang jauh daripada rahmat Allah. Kita ni tak ada rahmat Allah, tolong cek baliklah. Mungkin dengan manusia kita sombong. Ha, dengan manusia kita nak orang puji kita, nak orang sanjung kita, tapi kita menghina orang lain. Tambah dunia hari ni Pak Long, semua nak jadi ustaz-ustazah belakang. Nah, semua nak jadi ustaz-ustazah belakang. Ada satu orang Pak Long di kampung saya tuan-tuan. Baru ni dia scroll TikTok, dia pun main TikTok ke? Nah, scroll TikTok naik satu ceramah. Dia kata, siapa-siapa yang dok kena kencing manis kerap tu, dia makan benda haram paling banyak. Kawan tepuk dahi. Kencing manis dia tiap-tiap hari 3 berdua. Tak nanya kawan. Nah, kawan dia kata aku makan benda haram. Apa dia dah? Nah, aku duk motong getah ya. Aku jual sekerak je makan duit haram. Teruk tuan-tuan tu kita hari ni memandai-mandai. Nah, sebab apa? Sebab dengan memandai-mandai, orang kita ada orang pengikut. Na'udzubillah min dzalik. Tu orang ni tuan-tuan, orang soleh, dia tak kejar pengikut. Sebab apa? Dia tahu, lagi banyak pengikut dia, lagi banyak nak kena soal dengan Allah. Nah, lagi banyak nak kena soal dengan Allah. Tu kita kena jaga tuan-tuan. Nah, tu nak apa dia? Orang yang sombong, orang yang payah dapat ujian daripada Allah. Tu kita kena tanya, waktu bila paling kita sakit? Adakah waktu kita kehilangan duit? Ataupun kita kehilangan pangkat dan harta? Ataupun kita kehilangan benda yang kita sayang? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan sebut, suruh bagi benda yang sayang, boleh sebut, tapi nak buat tu susah. Nah, boleh sebut tapi nak buat tu susah. Tu Allah Ta'ala hantar teguran walaupun tak kena pada kita, tapi saudara Islam sama kita kena bala daripada Allah, musibah daripada Allah, teguran untuk kita kembali balik kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita tak pernah rasa gelapnya alam. Nah, kita tak pernah rasa lagi gelapnya alam. Nu belah Indonesia ke belah mana nu berapi gunung habis tuan-tuan, gelap. Macam nak kiamat tu, kita tak rasa. Tu kita masih leka. Kita masih seronok buat benda-benda yang tak faedah. Na'udzubillah min dzalik. Tu orang yang sombong, orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Orang yang sombong dengan ilmu, orang yang sombong dengan ibadat, rasa Allah Ta'ala dah terima ibadat dia 100%. Total dah Allah Ta'ala memang dah confirm terima. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, ibadat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kata Sayyidah Fatimah, dia kata apa dia? Ibadat yang sedikit namun dicintai oleh Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada ibadat yang banyak tetapi tidak dicintai oleh Allah. Maksud apa dia?
Kita ni tuan-tuan, amal ibadat yang kita buat Allah Ta'ala terima, pasti kita boleh istiqamah. Nah, orang kampung saya panggil konsisten. Mereka cakap orang putih lah. Nah, mereka tak cakap orang lain, cakap orang putih. Orang kampung pun kemas ke mereka. Nah, tuan-tuan, adalah ni duk belajar cakap orang putih sikit-sikit lah mereka pun. Nah, nampak dah? Kita ni tak konsisten dalam nak buat amal ibadat. Kita jadi lalang. Apa lalang? Lalang ni tiup angin pergi kot tu, dia pergi kot tu. Dia pergi tiup mic kot ni, dia pergi kot ni. Kita buat amal ibadat tu dah. Lama buat, tiba-tiba dia tengok orang lain buat amalan lain. Dia pun ikut orang lain buat, dia tinggal hak lama. Islam suruh kita pada istiqamah. Dah buat yang baru, hak lama kena buat juga. Nah, hak lama kena buat juga. Bukan buat hak baru, tinggal hak lama. Nah, sebab apa? Ilmu pun akan disoal satu hari nanti. Bukan kita mengaji saja. Bukan kita mengaji, kita simpan dalam tabung. Bukan. Mengaji tu apa dia? Allah Ta'ala akan tanya amal kita. Yang kita buat amalan itu, tuan-tuan. Jadi kena jagalah. Nah, tu kita hari ni tuan-tuan sakit hati banyak. Penyakit yang paling bahaya, penyakit hati. Bila turun ke hati, maka dia akan terpancar ke lidah. Payah nak sebut nama Allah. Tu kata Nabi Musa alaihi salam, yang kedua golongan yang Allah benci, yang kedua apa dia? Golongan orang yang lidahnya kerah. Apa lidah kerah ni tuan-tuan? Payah nak sebut nama Allah. Waktu bila kita akan ingat pada Allah? Waktu kita dalam sakit baru kita menyebut nama Allah. Hak mai masjid surau ni tuan-tuan, bukan kita kata kita orang baik. Hak mai masjid surau ni sebab Allah Ta'ala bagi hidayah untuk kita. Allah bagi pada kita taufik. Nah, ada orang boleh main masjid tapi tak istiqamah. Nah, susah nak istiqamah. Kita boleh main. Alhamdulillah. Nah, tu kata kita ni tuan-tuan. Tanda hati, orang kata tanda Allah Ta'ala benci kita apa dia? Golongan orang yang lidah kerah, yakni orang yang payah nak nyebut nama Allah. Kita payah nak sebut nama Allah. Nah, kita berat nak sebut nama Allah. Tu pernah satu hari ditanya satu orang ulama. Dia tanya kepada kita, apa dia? Benda apa yang paling berat, Balong? Benda apa yang paling ringan? Dia tanya pada kita, benda apa yang paling ringan? Nah, anak murid dia pun jawab, Ustaz, benda yang paling ringan kapah. Nah, dia tak betul. Nah, anak murid jawab pula yang kedua, Ustaz, benda yang paling ringan yang kedua apa dia? Debu. Tak betul ke? Betul apa yang betul ya, Ustaz? Nah, benda yang paling ringan dibuat oleh makhluk Allah iaitu meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan nak buat sembahyang, dengan tuan-tuan nak tinggal sembahyang, hak mana tuan-tuan rasa ringan? Buat ke tinggal? Seandainya dalam mazhab kita kata apa dia? Sembahyang tarawih boleh 4, agak-agak orang buat tak 8. Agak-agak orang buat 8 tak? Nah, mengikut pandangan dia kata Imam Syafi'i kata 4 je boleh, mampu kita. Nah, dia kerja nak azikir. Nah, tu pun ada dia kata kenapalah Tuhan bagi 5 waktu tak bagi 3 waktu, mangkuk kita agak teruk. Nah, ibadat ni tuan-tuan, dia ringan tinggal, berat nak buat. Allah gerak dah kita pukul 3 pagi, 4 pagi bangun pergi kencing. Tuan-tuan nak terus ambil ayat sembahyang kan nak patah balik tidur. Nak terus sembahyang kan patah balik tidur. Saya jenis saya orang soleh confirm sembahyang. Mampu gitu ya. Nah, berat tuan-tuan nak sembahyang. Penyegan, balok liat. Tahu balok liat? Nah, balok liat ni tuan-tuan, dah bangun pergi kencing, dah basuh dah kencing tu. Sikit tinggal sikit ambil air sembahyang, tak mau sejuk. Nah, ni balok liat. Dia kata pada aku ambil sembahyang, ambil aku pergi tidur, mampu kita. Dia bukan tidur apa? Dia kata tak apa, tak lagi pukul 5, tak lagi bangun. Agak-agak bangun nak pukul 5. Tuan-tuan, berat nak buat sembahyang. Tuan-tuan nak awak keluar zakat dengan tuan-tuan nak beli barang yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak. Hak mana paling ringan? Bayar zakat kan kita nak keluar yang kita nak beli? Nah, kena kita berat nak buat ibadat ni. Lidah kita berat, kita payah nak sebut nama Allah. Walaupun kita boleh cakap yang bukan-bukan. Orang ni tuan-tuan cakap bukan-bukan boleh. Nak sebut nama Allah tak boleh. Tanda hati kita telah hitam kata ulama, kita payah nak sebut nama Allah.
Kita payah nak sebut nama Allah. Apatah lagi Allah bagi nikmat pada kita tuan-tuan. Nikmat Allah bagi kat kita ni tuan-tuan. Ulama sebut pada kita tuan-tuan, tak boleh balas dengan duit ringgit yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan kaya berjuta macam mana pun, seandainya Allah Ta'ala tarik tuan-tuan jadi orang pekak, tuan-tuan belilah telefon yang berbelah-belah ribu pun tetap tuan-tuan akan pekak badak. Jangan salahkan telefon ni salah telefon. Kenapa telefon ni tak dengar? Pada dia pekak. Bukan setakat nikmat pekak, nikmat mata. Mata Pak Long. Pak Long cuba pergi tanya orang pakai spek. Pak Long pergi tanya orang pakai spek. Rugi tak orang kata waktu orang dia akan rasa rugi bila? Terugi lah dia kata. Lah baru kata tak nampak, baru nak gagah baca Quran waktu dulu tak boleh nak. Dia rasa rugi. Tanya orang hak rabun sikit tak apa. Cuba tanya hak rabun teruk. Saya pernah jumpa satu orang Pak Long tuan-tuan, rabun teruk. Kantor dia tuan-tuan pakai pening kepala. Dia pi masjid, bawa bini dia, balik masjid bawa bini orang lain. Tak teruk tuan-tuan. Rabun teruk lah tu. Kawan pun bawa balik, hak kawan tu pun naik juga motor dengan dia. Rupanya rabun juga. 2 kali rabun lah. Balik rumah pak anak dia tanya, "Mak, mak baru ah?" Tak. "Mak tak takkan kot. Hak ni huduh mak kita lawa." Kawan pun ambil spek mata yang simpan di rumah. Lah, bini tu imam. Dan rabun pun kita akan rasa rugi besar dah apatah lagi nikmat lain. Tu berapa ramai yang Allah Ta'ala sebut pada dia. Bila dah dimasukkan dalam lubang kubur, liang lahat, mereka akan minta kepada Allah pada dia. Faraji'na ni'man salihan inna muqinun ya Allah. Apa dia? Kembalikan kami atas muka bumi untuk kami buat amal ibadat. Sedangkan teguran daripada Allah, macam-macam cara Allah tegur. Dalam bentuk nasihat, langsung tak dipakai. Allah tegurkan dengan kejadian alam yang teruk yang jadi baru ni. Tak pi juga, hati kita kerah. Kata orang Kedah, hati kita takluk. Tuan-tuan tahu hati takluk ke mana? Tuan-tuan balik carilah kamu bahasa sendiri. Tuan-tuan. Tu kita tuan-tuan. Tu bila kita dapat ujian, kita tak yakin dengan Allah. Tu kata ulama, berapa ramai di kalangan kita yang tahu rezeki itu daripada Allah, tapi tak ramai yang yakin dengan Allah. Berapa ramai? Sedangkan Allah suruh kita labukkan masa sikit, 5 minit je jumpa dengan aku. Hang kerja daripada pagi sampai petang, 5 minit je jumpa dengan aku, tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab hati kita telah mati. Kita pula suka tangguh, tak boleh lah. Ni nak kena kejar lagi ni, tuan-tuan. Bila kita banyak lupakan Allah, Allah Ta'ala akan hantarkan kesengsaraan dalam hidup kita pada dia. Hati tak sedap, hati gelisah, hati orang kita tak tenang. Tu jumpa orang kaya, tuan-tuan, dia kata duit banyak pun tak tenang, tak ada guna. Duit banyak pun, kalau tuan-tuan duk kena penyakit, duk pergi dialisis, duk kena bayar dialisis, tuan-tuan, tak ada guna belum. Tu kita kena sedekah waktu sekarang. Sebab apa? Untuk bantu kita. Tu tanda orang yang lidah keras apa dia? Dia payah nak sebut nama Allah. Apatah lagi payah nak sebut nama baginda Nabi SAW. Tu kita. Tu Nabi Musa sebut golongan yang orang yang Allah benci pada dia, orang yang lidah keras. Kebaikan makhluk kita nampak, tapi kebaikan daripada Allah kita tak pernah rasa syukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan, kalaulah kita boleh sembang dengan orang mati, agak-agak tuan-tuan nak tanya apa pada mereka? Tuan-tuan, kalau boleh jumpa dengan orang mati, orang dah mati. Waktu baru ni PKP, berapa orang? Ramai orang mati. PKP baru ni, hak COVID baru ni tuan-tuan, 2 tahun kita tu, berapa ramai yang mati? Ada dalam surah ni mati betul hidup balik? Tak ada tuan-tuan. Nikmat yang paling kita rasa hari ni tak berbalik pada dia, nikmat buat amal ibadat. Tak rasa apa. Ramadan baru nak pulun, mau tak ada Ramadan tak pulun ke darah. Tu pun kalau Allah Ta'ala bagi peluang kita jumpa dengan Ramadan, mau tak bagi. Ada orang sehari sebelum Ramadan boleh bernafas, masuk je malam Ramadan mati. Tu je kita kena minta pada Allah. Tu jangan jadi orang yang lidah kerah. Banyakkan sebut nama Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Allah bagi kita macam-macam. Allah suruh kita keluarkan nama dia. Ya apa dia? Subhanallah, Masya Allah, Inna Lillah, Tabarakallah. Minta daripada Allah. Hati seseorang bila dah melazimi dengan kalimah-kalimah tayyibah,
maka mulut dia pun akan menyebut kalimah-kalimah yang baik. Itu ni kita tuan-tuan. Ulama sebut dalam kitab hikam sebut apa dia? Kita nak menyendirikan diri namanya uzlah cukup susah. Uzlah ni ada 3 jenis tuan-tuan. Uzlah ada 3 jenis. Apa dia? Yang pertama, uzlah dengan hati. Apa maksud uzlah? Kita ni berjauhan dengan makhluk. Bagus dah. Hati kita ingat pada Allah. Cantik. Nah. Tu kata kita jauh dengan makhluk, tak bersembang dengan orang, tak bercakap dengan orang, jauh tak ada kata, bukan tak bertegak juga, cuma tak terlampau kerak. Duduk seorang-seorang, ingat pada Allah. Cantik. Yang kedua, uzlah dia apa dia? Dia menyendirikan diri. Bagus tak? Bagus. Tapi hati dia boleh sakit. Apa dia? Sebab zaman telefon. Tuan-tuan duduk seorang-seorang agak-agak telefon kat tangan kan, ada menapa kat tangan? Tasbih. Tasbih kan telefon duduk seorang-seorang. Sambil duduk kelebek telefon, Facebook. Oh boy, pengurusi berjalan jauh. Tak ajak lah tu. Itu kita. Hati kita sakit. Oh boy, kawan ni dulu mengaji bodoh. Lah cerdik dah. Hati kita sakit. Tu ulama sebut dia, boleh asingkan diri, tapi hati kita sakit. Kurang bagus. Apa dia yang terbaik lagi? Uzlah, jauh daripada orang. Tak cakap dengan orang. Tak kurangkan bergaul dengan orang. Bukan suruh tak ambil berat. Kena ambil tahu juga hal-hal jiran. Cuma jangan menyakiti jiran. Duduk seorang-seorang, hati dia dekat dengan Allah, diri dia pun tak mengacau dengan makhluk. Tak buat zalim dengan makhluk. Kadang-kadang tuan-tuan, kita duk zalim orang, tu pahala kita boleh hilang. Pahala kita boleh hilang sebab kita khianat dengan orang. Punca kita bercakap, orang lain putus silaturahim. Punca kita, orang boleh bergaduh sana sini. Na'udzubillah min dzalik. Tu lidah kita kerah. Tu kata ulama, barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia boleh menyebut nama Allah, insya-Allah dia dikategorikan sebagai orang yang mukmin kepada Allah. Sebab apa? Orang yang hati ikhlas dalam melakukan amal ibadat pasti diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk menyebut nama Allah. Tu kita kena cek balik, takut kita berada dalam golongan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, kata Nabi Musa alaihi salam, golongan yang Allah benci, golongan orang yang Allah benci apa dia? Yakni golongan orang yang tak yakin dengan Allah. Tu kita, tu ulama sebut berapa ramai yang hari ni tahu rezeki tu daripada Allah, tapi ramai tak yakin dengan Allah. Nah, kadang-kadang kita nak bertikai tentang orang, jodoh, rezeki, ajal, maut, kita nak bertikai. Nah, nak bertikai tuan-tuan. Allah teruk kita. Semua dia nak kata korang. Ajal maut orang. Tu kes mati cepat tu, kes buat naya korang tu, semua tak kena belakang. Nah, hati kita problem. Kita tak yakin dengan qada dan qadar Allah. Tak yakin dengan orang kata apa dia? Ketentuan daripada Allah. Hilang keyakinan. Allahu akbar, na'udzubillah min dzalik. Berapa ramai hari ni boleh sebut tentang nikmat Allah tapi tak yakin dengan nikmat Allah. Allah bagi kita macam-macam nikmat tuan-tuan. Jangan sampai kata Allah Ta'ala, jangan sampai dipeterikan nikmat-nikmat yang kamu ada. Hati kamu, mata kamu, telinga kamu daripada melihat dan mendengar perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan tengok Quran, tuan-tuan dapat pahala. Baru tengok, tak pegang. Apatah lagi orang yang hafal Quran. Apatah lagi orang dekat dengan ahli Quran. Nah, baru orang kata tengok Quran dapat pahala, pegang dapat pahala, baca lagi dapat pahala. Nah, tu kita Allah Ta'ala bagi kita cukup mewah dengan pahala tapi kita tak mengkaut keuntungan akhirat. Nah, berapa ramai tu kata kita tuan-tuan, tengok Kaabah dapat pahala, tengok mak ayah kita dapat pahala. Tuan-tuan nak apa lagi? Allah bagi kita jalan mudah untuk dapat pahala. Tapi tak ramai yang nak buat pahala ni. Sebab apa? Sebab rasa mudah. Nah, tuan-tuan hadirin dan hadirat. Bahasa kita hari ni, kalau kasar sikit pada dia, ramai yang duk ketuk pintu neraka suruh buka. Tak ramai yang cari kunci nak buka pintu syurga. Kunci, nak dapat kunci ni tuan-tuan, Allah sedang sorokkan kunci syurga untuk kita. Kita kena cari dari mana? Cari dalam melakukan ketaatan kepada Allah, tuan-tuan baru dapat kunci. Nak cari kunci tu kena sabar. Tuan-tuan no? Nak cari kunci kena sabar. Tuan-tuan dah nak terberak dah, tuan-tuan kunci pintu. Kunci tuan-tuan pula awak nyorok kau lain, tuan-tuan nak cari dalam keadaan gelabah ke, tuan-tuan nak cari dalam tenang. Berak nak terkeluar ada ni, sikit lagi dekat punggung ni, tak nak keluar ada ni.
Tuan-tuan, nak cari dalam sahabat kunci sat lagi jumpa ada tak tu. Dia tendang pintu pecah aku tu ya. Tu kita. Makna dia, jalan nak buat amal ibadat tak boleh kelang kabut. Kena buat step by step, ikut ilmu, ada bagi ada ilmu. Biar kita buat dalam keadaan bersabar. Tu kata ulama dalam kitab Rahsia Kematian apa dia? Orang yang bersabar dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, pasti dibalas dengan syurga. Sabar menuntut ilmu. Sebab apa? Nak bagi faham bukan ustaz. Saya bukan bagi faham ke orang, bukan saya nak jual faham RM5 balong. Mau saya jual faham RM5 tak apa. Sebelum nak masuk kuliah saya abang Pak Long beli faham dulu RM5 kat luar boleh? Tak ada Pak Long. Faham ni Allah akan bagi pada kita. Tu kita nak kepahaman, hati kena bersih. Tu sebelum kita nak mula pengajian, istighfar, selawat dulu. Biar hati kita bersih. Sebab apa? Ilmu tidak akan duduk dalam hati yang gelap. Sebab apa? Sebab ilmu itu cahaya. Nak bersihkan hati, kena ada ilmu. Bukan boleh mengikut-ikut orang. Amal ibadat yang diterima oleh Allah Ta'ala kerana ada ilmu, bukan ikut-ikut orang. Dah, tu kita apa dia? Tu sampai disebut apa dia? Menuntut ilmu itu wajib. Kita pulun ilmu dunia. Tak salah? Tak salah. Cari ilmu dunia sebab kita nak cari rezeki. Tapi kena banyakkan akhirat. Sebab apa? Dunia hari ni Pak Long, semua nak buh orang dalam neraka. Dia seorang je syurga. Nampak Long? Dia seorang je syurga. Orang lain neraka. Pak Long makan ubat tahan sakit banyak. Pak Long masuk neraka. Semua neraka belakang. Mak Long, Pak Long tak? Mak Long tak? Mak Long tak minta TikTok. Mak Long, nampak dari kita? Semua dia nak buah dalam neraka. Dia seorang je syurga. Tu kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tak faham apa bahasa ulama. Contohlah saya bagi tuan-tuan. Ada satu orang ulama yang baru ni meninggal dunia. Nah, ada sahabat pi rumah dia. Pi rumah dia, tok guru ni pun tanya. Nah, dia kata sajalah nak tanya. Hampa makan untuk ibadat kan untuk nafsu? Agak-agak orang ni bagi perdana nak jawab apa? Makan ibadat kan untuk nafsu? Orang sini semua ahli syurga. Belum. Ibadat kan untuk nafsu? Soleh masuk syurga. Belum. Nah. Kawan saya pun jawab, Ustaz, makan untuk ibadat. Sakan kawan ni pun. Serabam syak. Mau tak mau sana. Entah. Nah, ni bila serabam syak sikit semua nak entam orang. Macam-macam duk cari dalil dengan orang. Kita baru mengaji sekat sampai kulit rasa alim dah terung. Kawan ni pun jawab, Ustaz, makan untuk ibadat. Tak apalah, sajalah nak tanya. Dah kata makan untuk ibadat tu, nak buat mi goreng, nak buat ke mana? Tuan-tuan faham tak? Bahasa mereka ni memang dia tak pergi bubuh, kita penumbuk terus. Orang alim dia tak pergi bubuh penumbuk, tuan-tuan. Dia bagi dengan kata-kata tapi kita tak faham. Tu dipanggil tak faham bahasa. Dia tanya kawan tu, kawan, hang nak buat mi goreng, nak buat ke mana? Belum buat mi goreng, nak buat apa? Belum. Jawab jujur-jujur belum. Bahaya ni. Kalau Pak Long lah, nak buat mi goreng, Pak Long nak buat apa dalam tu? Pak Long? Pak Long tak pernah masak koman sepanar Pak Long sini. Pak Long, bini Pak Long macam nak masak. Tu pun sembang nak nikah dua. Pak Long. Kawan saya pun jawab, Ustaz, nak masak mi goreng, bubuhlah sotong, buhlah udang, buhlah ayam, buh suah tiram, buh kicap, buh mi, buh sayur sawi, itu jalan lah. Ustaz kata, lah, tu makan ibadat. Ustaz. Ustaz tu pun jawab, tu bukan makan untuk ibadat. Lepas tu makan untuk nafsu. Lah, lagu mana pula makan untuk ibadat? Makan untuk ibadat ni, mi bodoh pun tak apa dah. Tuan-tuan tahu mi bodoh? Tuan-tuan dah makan mi bodoh? Tak percaya try balik buat tengok mi bodoh tu guna. Mi bodoh ni tuan-tuan, dia bubuh mi dengan toyu ya. Mi dengan kicap. Toyu tak faham, kicap. Tuan-tuan, dia kata kita makan mi dengan toyu pun dah boleh buat ibadat, tak perlu makan sedap-sedap. Tu kita hari ni ikut nafsu banyak. Tuan-tuan cuba buat perbezaan.
Malam ni tuan-tuan tidur, tuan-tuan makan nasi, tuan-tuan tengok bangun tak pagi esok pukul 4. Ataupun kita bangun awal pagi untuk buat ibadat. Dan malam esok pula try. Apa dia? Makan buah-buah ataupun tak makan langsung, minum air ayam, buah kurma sikit. Tengok tengah malam kita boleh bangun tak untuk buat ibadat. Sebab apa? Tu ulama sebut, bila banyak makan, punca kita malas nak beribadat pada Allah. Kita ni tuan-tuan, makan sikit-sikit tak apa, jangan sikit-sikit makan. Nah, hak gelak tu mesti makan banyak belum. Nah, makan sikit-sikit tak apa, jangan sikit-sikit makan. Nak belum? Nah, nampak ada kita. Makan sikit-sikit tak apa, tuan-tuan ni dia balas kat dia boleh kena kecil manis, tak ada masalah. Tu kita, punca kita pada dia. Malas nak buat ibadat pada Allah. Ramadan, tuan-tuan buka puasa, tuan-tuan mayang maghrib pukul berapa? Agak-agak Ramadan. Tak ada hantar imam nak bang, tuan-tuan mayang dah. Teruk sini. Nah, tuan-tuan nak mayang maghrib berapa? Ramadan buka puasa. Kau orang sini semua tak puasa belakang. Nah, gastrik saja. Teruk. Nampak dong? Buka puasa, Pak Long buka puasa. Walaupun Pak Long minum air, Pak Long makan nasi sikit, Pak Long bantai rokok sebatang, agak-agak mayang maghrib ke apa? Kan qada. Kan jamak. Mampu sungguh jamak Pak Long. Nah, tu kita. Tuan-tuan tengok Ramadan jadilah. Nah, jadilah kita makan terlampau banyak menyebabkan hati kita mati. Sebab apa? Sebab susah nak beribadat pada Allah. Tu hari ni kita tak yakin dengan Allah. Ada orang tiap-tiap hari duk cek Maybank to you. Ha nah, tu telefon bini tu balik awal. Nah, belum? Ada orang hari duk cek Maybank to you, duit masuk lagi. Tak masuk lagi. Kenapa rezeki tak masuk? Mungkin kita lupa jaga hubungan dengan Allah. Nah, kita kadang-kadang buat khianat ke orang tu kena jaga. Orang yang tak yakin dengan Allah, maka dia payah nak dapat syurga. Nah, kadang-kadang dia petikai. Baru ni saya jumpa anak satu orang makcik. Apa Long? Kebanyakan sajalah nak tanya Pak Long. Pak Long bawa bini Pak Long pergi rumah kenduri. Siapa yang masuk pergi tengok bilik pengantin Pak Long? Pak Long kan Pak Long? Hai derah tu. Nah, Pak Long. Nah, Pak Long kan Pak Long? Pak Long juga jahanam. Oh jantan jahanam Pak Long. Nah, Pak Long. Pergi tengok bilik pengantin. Saya jumpa baru ni Pak Long. Sungguh saya jumpa. Nah, main satu orang Mak Long tu dia kata, Ustaz. Ya, cuba Ustaz tengok anak Tok Imam tu. Awak Mak Long, sampai lah tak nikah. Saya kata awak pula tak nikah. Tu kes tanam uri belakang rumah dah Ustaz. Oi, mampu hewan. Dia kata anak Tok Imam tu tak nikah sebab tanam uri belakang rumah. Saya pun tanya Mak Long, nak bagi anak cerdik lagu mana? Dia kata, Ustaz kalau nak bagi anak cerdik, Ustaz ambil uri, Ustaz tanam dengan laptop, confirm cerdik. Nah, ni kata Mak Long ni pun nak kata mangkak tak mangkak kau tuan-tuan tu. Elok tak nak habis saya tanya ni Mak Long. Sajalah nak tanya. Habis yang budak-budak duk menikah umur 19, 18 tu, depa tanam uri tepi highway kot. Laju je menikah. Dari tu dia sembang dengan ustaz semua nak betul belakang. Mampu kita. Nah, ni kita kadang-kadang kita tak percaya dengan rezeki daripada Allah. Tak percaya yang Allah Ta'ala dah tulis untuk kita. Yang boleh mengubahkan apa yang ditulis oleh Allah Ta'ala dalam bentuk kita berdoa kepada Allah. Tu jangan putih berdoa. Tu tentang minta dalam doa apa dia? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tok Imam duk baca. Nah. Tok Imam duk baca, tentang faham tak Tok Imam baca doa apa? Berapa ramai yang dengar kalau Tok Imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tentang anggap doa tu untuk apa? Tentang anggap doa tu untuk apa? Dengar Tok Imam Rabbana atina fid dunya hasanah, Tok Imam nak habis doa. Tu kita. Sebenarnya kita minta pada ya Allah dalam kebaikan, kurniakan kebaikan untuk kami ya Allah. Apa kebaikan? Manfaat dan kemudahan kepada kami ya Allah. Apa dia? Dibebaskan daripada siksa api neraka-Mu ya Allah. Tu kita kena faham apa yang kita minta pada Allah. Ni kadang-kadang dia bercakap ni tuan-tuan melebihat. Orang tak pergi cakap, dia bercakap. Cakap tak berhenti-berhenti, tu yang hilang keyakinan pada Allah. Sebab apa? Mulut payah nak sebut nama Allah, kerja bercakap. Nah, ada satu orang Pak Long tu pergi Mekah. Nah, kawan saya abang dah Pak Long. Pergi Mekah ni jangan banyak bercakap, duduk diam kalau boleh. Dia ingat mulut aku bukan mulut hang.
Kawan balas cakap, tak apa lah tuan. Kena picok pasport nak masuk ke Mekah. Pak Long, ustaz tu apa dah? Pak Long, jangan duk bercakap dengan orang Arab ni, tak kira tanya banyak. Kawan pun cakap tuan-tuan, duk bercakap. Lah kali kawan tu pegang pasport, dia kata, Maza! Kawan kata, Maza tak main, Maza duk perlih. Tak nanya kita. Nah tuan-tuan, nak buat ada kita, jangan duk banyak bercakap. Orang yang banyak bercakap, punca, payah nak buat ibadat. Marah kawan pun. Nah, punca, payah nak buat ibadat. Sebab apa? Hati mati. Tu kita payah nak ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, masuk waktu korban tuan-tuan. So, weh, awal lah. Malam 8.26 kenapa jadi 8.29? Tuan-tuan pergi pusing awal. Dan lagi tuan-tuan pusing tu. Nah, nampak pada kita tuan-tuan. Hati yang banyak bercakap, maka mulut kita payah nak ingat pada Allah. Tuan-tuan tidur malam, dalam keadaan tuan-tuan baca benda-benda yang baik. Ayat Quran, zikrullah, selawat. Dengan tuan-tuan tidur malam, dengan tuan-tuan tengok cerita, agak-agak dalam mimpi tuan-tuan lagi tuan-tuan meracau pada dia. Tuan-tuan tahu meracau? Sini panggil apa? Ngigau. Orang Kedah dia panggil meracau. Duduk dalam mimpi tu kadang-kadang macam kita lah. Kita tidur bunyi kerah-kerah tu. Orang main habak kat Pak Long tidur bunyi kerah-kerah tu. Hantar mana? Kita perasan tak kita bunyi? Tak Pak Long oi. Kadang-kadang kita tidur bunyi macam kapal selam nak undur belakang. Gerung bunyi mampu ya. Nah, kita tahu tak bunyi tu? Tak tahu. Tu dalam hidup kita tuan-tuan. Sebelum nak tidur, banyak buat benda baik supaya tak meracau dalam tidur kita. Tu kadang-kadang dia mimpi kena kejak dengan rimau. Nah, kadang-kadang mimpi kena pijak dengan gajah. Bini dia kata, awak tu bang, tak tahu siapa pijak aku pun tak tahu ni, mampu kawan. Nah, tu kita, meracau. Betul tuan-tuan, betul. Nah, baru ni isteri saya tuan-tuan. Bukan nak kata soleh tak soleh ni tuan-tuan, tapi nak habaq perbuatan yang kita buat amal ibadat, Allah akan bantu ketika mana kita sedang kesusahan. Nah, saya kebetulan baru balik daripada Indonesia. Ada acara terbesar di pondok saya dulu. Kami buat acara terbesar majlis selawat. Lepas majlis selawat tu kami pun pergi ke flight nak terbang balik Malaysia. Sehari, hari kedua, nah balik di Kedah di pondok saya tu. Nah, balik rumah kawan duk menyakak di belakang rumah tengok-tengok kera mai. Tuan-tuan kenal kera? Orang Kedah panggil monkey. Nah, ni pun mau cakap orang putih. Nah, kera tu mai duk tunjuk telur. Taklah musim lah telur mahal. Nah, dia tunjuk telur kawan ke bini saya pun tak boleh, dia pergi masuk rumah ambil mercun bola. Ambil mercun bola, cucu lempak tak meletup. Dia pergi ambil mercun satu lagi. Hak satu lagi tu mercun, ada belerang di mercun tu. Belerang mercun mana pun tak tahu, tapi dah ada dah. Tak sempat nak cucur, meletup dah. Hilang jari. Mau kita agak-agak merenggah satu dunia. Aduh lah tu Allah Ta'ala tak bagi orang jantan beranak. Nah, orang jantan dengan orang betina, siapa paling sabar? Alah? Oi, takkan sini dua-dua pun tak. Tak sabar dalam kesakitan. Kerana kalau sabar kena beletiak Pak Long, tak ada orang lain lah. Sabar dalam kesakitan. Tuan-tuan, jari putus, tuan-tuan, kau nak merenggah tak? Jari putus, kau nak merenggah tak? Dia ambil kain ridak ni, dia ambil, dia tutup, dia pergi jiran sebelah, dia kata, boleh tak tolong hantar saya pergi klinik? Agak-agak tuan-tuan nak kira ke mana? Mau kita renggah. Sampailah bila masuk dalam bilik operation, tuan-tuan, cucuk bak bius. Cucuk bak bius tu pun tidur tuan-tuan. Mati sekejap. Mati sementara. Tidur balik. Tuan-tuan, tapi boleh dalam tu apa dia? Mai benda-benda yang dia buat sebelum dia kena musibah tu apa dia? Apa yang kita dah sebut nama Allah, Allah akan bagi kita ingat. Tu kita hidup, kita tidur dalam keadaan kita sebut tentang dunia, dengan kita sebut tentang akhirat, insya-Allah akhirat boleh bantu kita. Tuan-tuan, nak azan dulu ah. Azan dulu. Allah
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ni tak mau jadi orang yang hilang keyakinan dengan Allah. Macam mana? Kena duduk dengan orang yang sentiasa mengingatkan Allah. Mai majlis ilmu, mai dengar kuliah, mai dekat-dekat dengan orang soleh. Tuan-tuan, hati kita bila sentiasa duduk dengan orang-orang yang sentiasa menyebut nama Allah, pasti kita akan turut rasa getaran itu. Tapi orang yang tak pernah sebut nama Allah ni, tuan-tuan, dia akan rasa benda tu pelik. Tak pelik ke mana, tuan-tuan, orang tutup aurat pun dia boleh bertikai. Nah, baru ni ada satu terbaca satu komen, ada satu baca komen, dia kata apa dia? Orang yang pakai jubah, pakai tudung, pakai purdah ni, tuan-tuan, agak-agak peluh dia bau lagu mana? Tuan-tuan boleh fikir tak orang lagu ni? Orang lagu ni, tuan-tuan, dia tak pernah menutup aurat, dia tak pernah, dia nampak benda tu, benda yang orang kata mengaibkan, na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah janji dah, siapa yang taat kepada aku bagikan kemudahan untuk dia. Orang yang berpakaian tutup aurat dengan sempurna tak pernah mengeluh tentang panasnya. Nah, kita yang baru pakai sikit, teruk, tuan-tuan. Tu kita, tuan-tuan, kadang-kadang sakit sikit, tapi rasa macam kena gilih dengan lori, kaki putih tu. Kita. Sebab apa? Tu iman kita dengan salafus soleh, dengan para nabi, dengan para malaikat berbeza. Beza sungguh. Iman para malaikat makin duk bertambah. Iman kita makin duk berkurang. Sebab ikut rasa. Rasa nak buat, rasa nak tinggal, dia tinggal. Nah, tu. Yang keempat, kata Nabi Musa alaihi salam, golongan yang Allah benci. Golongan yang keempat apa dia?
golongan orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang berkira-kira. Nah, kadang-kala dia boleh pergi haji berbelah-belah kali dah, tapi tak pernah belanja orang. Nah, berkira sungguh. Nah, kita balik daripada sembahyang subuh nak makan tuan-tuan di kedai roti canai dan sebagainya, belanja orang tak sampai 3,000 balong. Nah, tak sampai 3,000. Tak sampai 300, tak sampai. Tu pun dia berkira. Minum ramai-ramai suruh kira dia seorang, tak nanya kawan. Nah, Kesya tu balon-balon nak kira sekali ya. Kira sekali apa? Aku seorang sudah. Depa pandai nak hidup depa, mampu kita. Tu pi haji 18 kali dah balon oi. Tu sebab apa? Bila kita tak ada rasa keperitan untuk menuntut ilmu, maka kita takkan merasai kelazatan dalam beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, tu beza dah. Orang dulu pi haji dengan orang lah pi haji beza. Orang dulu punya ibadat dengan orang sekarang beribadat beza. Kita hari ni terlampau mudah. Mudah buat ibadat, masjid kita sedap, sejuk, aircon, semua lengkap. Mayang bawah teduh, kapet tebal, kadang-kadang sujud tenggelam nampak punggung ya. Pernah saya pergi satu masjid tu kapet tebal nak mampu. Sujud-sujud je nampak punggung ya. Masjid mahal aku tu tuan-tuan. Banyak dah nikmat kita dapat, banyak, tapi kita lupa nak bersyukur pada Allah. Tu orang yang kita tak mau jadi orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah bagi tambah nikmat untuk kita bersyukur, bukan untuk kita berlawan siapa paling nikmat banyak. Nah, tu kita tuan-tuan, rugi kita. Rugi sungguh. Allah bagi kita macam-macam nikmat, tapi kita tak guna sebaik mungkin tuan-tuan. Buat bagi orang makan, sebab apa? Ulama menyebutkan barang siapa yang memberi makan dan minum sesuap nasi ataupun secawan air, yang pertama akan digugurkan dosa-dosa dia. Yang kedua, dikurniakan kebaikan-kebaikan. Nah, dan yang ketiga, dikurniakan apa dia? Doa oleh para malaikat untuk orang memberi makan. Dan yang keempat, kata ulama apa dia? Diberikan pahala sebesar Bukit Uhud sekali orang suap. Sekali orang suap sebesar Bukit Uhud balong. Bukan Gunung Jerai. Gunung Jerai kecil lah. Bukit Uhud balong. Allah nak abang ada kita, tapi tak mau. Tu P. Ramlee dia buat cerita tentang Haji Bakhil. Dia tak buat cerita tentang Tan Sri Bakhil. Dia tak buat cerita tentang Datuk Bakhil. Dia buat apa dia? Haji Bakhil. Pi haji 18 kali berkira. Bukan kata tuan-tuan, kita pun serupa. Baru ni saya singgah makan dengan anak buah tuan-tuan. Makan-makan di kedai, makan-makan di sebuah kedai tu tuan-tuan. Elok-elok nak bayar, panggil kawan tu main kira. Kira RM237. Nanti tu dia mahal nak mampu. Nah, kita takkan kot. Kira sekali lagi. Kawan pun kira sekali 267. Mampu kita. Nah, kau hidup naik ni, nanya ni. Nah, kita bawa keluar duit baru lepas, baru kita bawa keluar duit tu bergegak tangan tu. Nak bayar. Kawan sebelah kata murah tu. Dah hati murah, tak kena bayar, aku kena bayar. Entah kena berkira. Kita berkira. Bila kita berkira dengan Allah, Allah akan ambil dalam bentuk kita payah nak terima. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Harta yang berkat, harta yang mampu buat kita kebajikan. Tuan-tuan, hari ni mudah orang buat pahala, tapi orang tak mau buat pahala. Mudah tuan-tuan buat pahala. Zaman lah mudah sangat buat pahala, tapi orang tak mau buat pahala. Nah, jadi kita kena, apa dia? Kena sabar dengan nak buat amal ibadat, nescaya Allah Ta'ala akan bagi syurga kepada kita. Nah, sabar main majlis ilmu, sabar main dengar kuliah, sabar main semayang jemaah. Kita Allah Ta'ala tak tarik nikmat tuan-tuan, tak rasa apa. Nah, tu beza kita orang Islam dengan orang kafir tuan-tuan. Baru ni, sebelum bini saya kena operation, katil dia, sebelah katil tu orang Cina. Anti tua dah tuan-tuan. Saya pun duk naik turun duk jumpa bini pun semua dah, sebab bini nak kena puasa. Sebelum dia operation tu kena puasa. Jumpa dengan satu orang Cina dia pun nak kena operation enggak. Kaki dah kudung sebelah lah. Badan teruk, kencing manis. Bukan cakap kencing manis, kencing orang pun kali. Nah, badan dia teruk, kencing manis. Orang kata jadi apa? Kudir ke apa? Teruk. Dia kena puasa. Bila kena puasa aja, lalu siapa pun dia keluar. Oi, tolong saya bagi kat aku ayat, aku dah nak mampu dah ni. Mampu kawan. Dia kata dia nak mampu dah. Sikit kena mampu dah. Punya dahsyat. Ada limit nak mampu. Punya dahsyat kawan ni. Nah,
Sampai jumpa siapa pun dia keluar. Waktu orang lain makan, dia tak boleh makan, agak-agak jadi apa? Nah, dia terbagi dah sikit, tak boleh bagi banyak ayat pun, mai letak ayat sikit-sikit sudah kat bibir. Nah, mai letak sikit sudah. Doktor pun mai letak ayat sikit. Dia kata, boleh tak aku nak minum secawan? Secawan pula dah. Nah, tu dia, mau kita. Tu baru dunia belum, tak akhirat lagi. Tu Islam, dia suruh apa dia? Ziarah orang sakit, ambil iktibar daripada berlakunya kesakitan orang, supaya kita jadi hamba yang Allah redha. Muhasabah. Kalau kena kat aku ni macam mana lah ya Allah? Tuan, orang yang mati anak, orang yang berlaku aksiden, orang ni tuan ambil iktibar. Supaya apa dia? Supaya diri kita banyak ingat kepada Allah. Bukan berasa selesa. Kita hari ni berasa selesa lebih banyak. Selesa apa dia? Allah Ta'ala terima dah tu amal ibadat aku. Jadi payahlah tuan-tuan. Jadi payah. Nah, jadi cukuplah kot sekadar tu saja tuan-tuan. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Nah, yang baik yang kata yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada saya sendiri. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.